Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Kamu tidak pernah rasa bosankah dengan politik Sabah yang asyik berputar-putar di tempat yang sama? Janji, rundingan, perebutan kuasa, lepas itu senyap. Bila pilihan raya datang, baru semua buat bising balik. Tapi kali ini macam ada satu kenyataan yang betul-betul lain macam. Bukan sekadar teguran biasa, tetapi ada satu tamparan terhadap sistem politik yang kita sudah lama biarkan hidup dalam kepura-puraan. Daniel John Jambun, Presiden kepada Change Advocate Movement Sabah ataupun KAMOS, CAMOS, baru-baru ini mengeluarkan satu pernyataan berani yang mampu menggoncang lanskap politik negeri kita. Dia cabar sistem politik gabungan yang selama ini kononnya menjaga kestabilan, tetapi sebenarnya penuh dengan rundingan kaum, perebutan kuasa, dan drama abang besar. Kamu mau tahu apa yang dia cakap dan kenapa kenyataan dia ini jadi topik hangat? Mari kita kupas bersama-sama di dalam video kali ini. Baiklah, sahabat-sahabat semua. Kamu mesti pernah dengar satu nama ini. Namanya Datuk Saleh Said Keruak, seorang tokoh politik Sabah yang banyak pengalaman dia. Baru-baru ini dia cadangkan supaya Barisan Nasional mencari formula baru untuk pembahagian kuasa dalam gabungan mereka. Maksudnya supaya tidak ada satu parti pun menjadi terlalu dominan sampai yang lain hanya jadi penumpang. Dia juga memberi peringatan, jangan ada parti yang berlagak macam abang besar dalam mana-mana gabungan. Teguran ini nampak sopan, tapi sebenarnya cukup pedas. Siapa makan cili, dia yang terasa. Menariknya, Daniel dari KAMOS sambut kenyataan Saleh ini dengan satu respon yang sangat berani. Dia setuju, ya, tapi dia juga kata yang masalah sebenar di Sabah ini bukan setakat siapa paling dominan dalam gabungan. Masalahnya ialah sistem politik gabungan itu sendiri yang sudah reput dan menindas rakyat Sabah secara senyap. Dia cakap, Sabah tidak perlukan lagi formula baru untuk bahagi kuasa antara parti-parti berasaskan kaum. Cukuplah politik tawar-menawar. Dah tiba masanya kita meninggalkan terus sistem yang menyusahkan rakyat tetapi senangkan elit politik. Daniel dan 3 lagi rakan menubuhkan KAMOS pada 16 Mei 2025 dengan satu misi, yaitu memperluas literasi politik di kalangan rakyat Sabah, terutamanya menjelang PRN Sabah 2025 dan PRU 15 nanti. Mereka ingin bawa satu gelombang baru politik yang lebih matang, bersih, dan bersatu. Menurut Daniel John Jambun, yang kita perlukan sekarang ialah satu parti tunggal yang inklusif. Satu parti berbilang kaum yang benar-benar mewakili seluruh rakyat Sabah tanpa diskriminasi agama ataupun etnik. Dan disinilah dia sebut warisan. Bagi Daniel, warisan bukan sekedar sebuah parti. Ia adalah satu simbol perpaduan yang tidak dijahit oleh perjanjian rahasia ataupun kompromi politik yang longgar. Ia berdiri atas prinsip meritokrasi, integriti, dan khidmat untuk rakyat, tanpa sebarang kuota kaum ataupun agenda keagamaan yang tersembunyi. Satu kenyataan yang cukup berani dalam iklim politik Malaysia yang masih banyak bergantung pada naratif perkauman dan juga agama. Daniel terus menghentam model pentadbiran lama yang terlalu bergantung pada rundingan antara parti-parti berasaskan kaum. Katanya sistem itu telah gagal di Sabah. Ia hanya hasilkan ketidakstabilan, rasuah, dan dasar-dasar yang lumpuh. Bila satu komponen mula berlagak abang besar, yang jadi mangsa adalah rakyat sendiri. Ahli politik pula terus berbalah soal jawatan dan kuasa. Siapa jadi ketua menteri, siapa pegang kementerian penting, dan siapa yang dapat proyek. Sementara rakyat, terus terbiar. Daniel menyatakan dengan tegas, tadbir urus yang baik bukanlah isu kaum. Integriti tidak kenal agama, dan masa depan Sabah tidak boleh dibina atas dasar akomodasi politik semata-mata. Yang kita perlukan ialah kepimpinan yang berwawasan,
berdisiplin, dan berani. Ayat ini kalau kamu pikir betul-betul memang tepat kena pada masa dan tempat. Sebab selama ini banyak pemimpin Sabah seolah-olah tidak berani melawan arus. Bila di hadapan rakyat Sabah, janji itu ini. Tetapi bila sampai di meja rundingan Putrajaya, semuanya senyap, tunduk, dan ikut telunjuk. Jadi message terakhir Daniel dalam kenyataan ini sangatlah jelas. Sudah sampai masanya Sabah keluar dari belenggu politik gabungan yang membelenggu. Sudah sampai masanya kita reset Sabah. Dan dia tutup kenyataan dengan slogan yang cukup lantang. Reset Sabah, tolak Parti Malaya, tolak Parti Rasuah. Tapi kan sahabat-sahabat semua, persoalan besar sekarang, adakah kenyataan ini realistik? Adakah warisan benar-benar mampu menjadi parti inklusif yang kita impikan? Atau ini semua cumalah retorik politik menjelang PRN? Sebab kita semua tahu, warisan juga pernah memegang kuasa. Tetapi adakah mereka berjaya laksanakan visi ini semasa berkuasa dulu? Itu yang kita perlu nilai secara objektif. Dan satu lagi soalan yang penting. Bila Daniel kata tolak Parti Malaya, adakah ini satu bentuk anti pusat yang boleh menjejaskan kerjasama antara Sabah dan Kerajaan Persekutuan? Kita tahu Sabah perlukan dana, perlukan pembangunan, perlukan pemulangan hak ME63. Jadi macam mana ingin capai semua itu kalau hubungan dengan Putrajaya menjadi renggang? Atau sebenarnya inilah masanya Sabah berani berdiri atas kaki sendiri? Dan ya, siapa yang dimaksudkan sebagai Parti Rasuah? Adakah kenyataan ini menyindir UMNO, Bersatu, atau mana-mana komponen dalam GRS ataupun PHBN? Dan kalau warisan tidak bergabung dengan sesiapa nanti, mampukah mereka menang majoriti dalam PRN yang akan datang? Apa pendapat kamu semua? Patutkah Sabah beralih kepada sistem satu parti berbilang kaum seperti yang diimpikan oleh Daniel John Jampun? Atau masih wajar pertahankan model politik gabungan demi kestabilan? Adakah kita sanggup tolak parti-parti dari Malaya dan betul-betul bergantung kepada kekuatan lokal? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah bersedia untuk riset politik mereka sepenuhnya? Jadi sahabat-sahabat semua, inilah masanya untuk kamu lontarkan, suarakan pendapat kamu semua. Tinggalkan komen. Panas pun tidak apa, kita bincang secara terbuka. Jangan malu-malu, tulis di ruangan komen di bawah. Baiklah, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like kalau kamu rasa kandungan ataupun konten ini membuka mata Anda. Share dengan rakan-rakan kamu di Sabah, supaya mereka pun membuka mata mereka. Dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan politik berani dan juga berwawasan terus dari hati rakyat Sabah. Sampai kita jumpa lagi, ingat kawan-kawan, politik bukan sekadar undi, tetapi masa depan negeri kita. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian semua, terima kasih.